Itu kalau kita tengok Hadi Minallah, saya sebut Hadi Minallah yang saya telah dedah kumpulan dia daripada Batam Indonesia. Hadi Minallah ni datang ke Malaysia, dia menyebarkan ajaran sesat dia, akidah Nur Muhammad tu lah. Dia ni hasil yang kami dapat ni, yang kata boleh tidur dengan bini pengikut dia sebagainya. Memang tak pelik kalau dalam program dekat Langkawi tu dia boleh peluk bini orang sebagainya. Sebab apa? Bagaimana boleh pengikut dia boleh serah bini kepada dia? Salah satu ni mainan minda. Kita pergi kepada satu kaedah hipnosis. Saya akan panjangkan sikit hipnosis ni, penting. Sebab daripada hipnosis ini, dia boleh merangkai kepada banyak kaedah dalam New Age, dalam program-program motivasi. Hipnosis apa dia? Kita dengar macam, ayat moden, hipnosis. Bahasa senang pukau. Okay? Hipnosis atau pukau adalah kaedah di mana seseorang itu memfokuskan minda dengan memberi sepenuh perhatian terhadap sarana-sarana. Sarana ni maksud dia, bukan sarana ni, sarana. Sarana ni maksud dia, kita pejam mata, seseorang itu akan bercakap dengan kita. Kita sedang pejam mata, berimajinasi tu hasil daripada apa yang orang pandu daripada disebut pada kita. Itu sarana-sarana. Dengan mempercayai, menghayati dan merasakan, terutama dari kata-kata yang perlu diimajinasikan, kesannya seseorang dapat dipandu ke dalam perubahan kesedaran, iaitu dalam keadaan trans ataupun sepada sedar. Bila dia pejam mata, sama ada dalam bentuk meditasi ke atau duduk bersila ke, duduk macam mana sekalipun, dia akan minta kita pejam mata. Dia akan biasa, dia orang ni akan ada jenis tangan-tangan duk ketik-ketik ni, kena hati-hati juga. Salah satu cara nak hipnosis apa semua, dia akan ketik jari dia, lalu dia akan memberi saran-saran hingga orang tu boleh trans. Boleh ada satu perasaan pengalaman yang dia boleh rasa betul real. Contoh, seseorang yang putus tangan kan. Ni dalam ni berlaku. Dia putus tangan kemalangan. Dengan melakukan hipnosis pada dia, menambah memori lain ke dalam kepala dia, menyebabkan dia boleh rasa ada tangan sebalik. Walaupun dia tak ada tangan. Sampai tahap tu dia boleh hack kita punya minda. Hipnosis memang real berlaku. Dan ini salah satu bentuk sihir. Dan kalau kita tengok seperti mana praktis para yogi. Yogi ni adalah para Hindu yang mengamalkan agama Hindu di pendalaman. Mereka juga merawat orang dengan hipnosis. Orang datang dengan sakit yang teruk sebagainya, dia akan hipnosis, sembuh orang tu. Dia rasa sembuh. Padahal sakit yang melarat situ je, luka-luka situ. Tapi dia boleh hack minda dia untuk buang memori yang apa yang ada dan boleh menambah memori lain dalam kepala. Ni, kena jaga ni, minda ni. Jangan duduk tala surah kepada guru-guru, master, bisnes sebagainya. Sebab mereka boleh masukkan apa dalam memori kepada dalam kepala kita ni. Sebab tu mereka ni tak nak orang ni jadi kritis. Dia tak nak orang banyak soal. Sami'na wa ata'na. Pada dia orang lah, penyataan dia orang ni. Apa dia sebut, apa kena dengar. Kalau orang kritis, memang akan kelentong. Mereka memang akan, orang kata tak boleh ikut dia. Sebab bila dia dapat pegang minda kita, dia akan macam-macam lah doktrinnya, dan hipnosis kita sebagainya, dan benda ni berlaku. Yang itu kalau kita tengok Hadi Minallah, saya sebut Hadi Minallah, yang saya telah dedah kumpulan dia daripada Batam Indonesia. Hadi Minallah ni datang ke Malaysia, dia menyebarkan ajaran sesat dia, akidah Nur Muhammad tu lah. Dia ni, hasil yang kami dapat ni, yang kata boleh tidur dengan bini pengikut dia sebagainya. Memang tak pelik kalau dalam program dekat Langkawi tu dia boleh peluk bini orang sebagainya. Sebab apa? Bagaimana boleh pengikut dia boleh serah bini kepada dia? Salah satu ni mainan minda. Minda kalau tak boleh jaga, sebab tu dalam maqasid syariah ni jaga akal ni. Kan? Penting. Bagi pada mereka ni, mereka nak tunggang akal ni supaya boleh untuk mengikut kehendak dia. Para yogi, para Hindu di India, ingat tak ada kes ke? Kes pencabulan, kes rogol sebagainya dalam temple banyak berlaku di India. Sebab apa? Sebab ketika yang kena rogol apa semua, kadang-kadang tidak sedar. Keadaan di hipnosis. Dan itu memang berlaku. Dan benda ni boleh buat pada orang ni. Reality memang ada, tetapi tidak dibuktikan secara saintifik. Berlaku? Ya, berlaku. Ada pukau tu. Malah, kalau dalam hadis lagi Nabi SAW menyebut, bila datangnya dua orang lelaki daripada Masyrik, sebelah timur, dia datang dan memberi syarahan di Madinah. Dia memberi syarahan. Lalu masyarakat Madinah terpukau dengan dia. Dengar tu macam tertarik.
Lalu dalam hadis Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, innal minal bayanus sihra. Sesungguh daripada ucapan dia itu adalah sihir. Tengok, dengan orang tu mengucap, bercakap ni, dengan gaya dan sebagainya, dengan susunan bahasa dia, boleh mengatakan sihir. Malah dalam syarah Syekh Saleh Ibn Utsaimin, ketika syarah Sahih Bukhari, dia membahas panjang hadis ni. Hadis mengenai ucapan itu adalah sihir. Dia meletakkan dua kategori. Pertama, mungkin sihir itu adalah keterpukauan sudut dia sedap bercakap. Tetapi Syekh Saleh Utsaimin dia bahaskan panjang, mengatakan bahawa dengan kata-kata boleh menyampaikan dengan cara sihir. Dengan orang tu bersyarah, attract kita, menyebabkan kita boleh terpaku, boleh terpukau dengan sihir dia. Memang ada. Dan salah satunya memang dilakukan dalam ni, hipnosis, dan lepas ni kita pergi pada NLP, Neuro Linguistic Program. Kalau sahabat lalu highway utara pergi ke KL ni kan, dekat papan iklan tu, siap iklan ni, buku NLP. Masa pesta buku antarabangsa saya terkejut. Buku tu antara yang dipromosikan secara besar-besaran. Sedangkan apa yang mereka lakukan ni adalah melibatkan soal ni, merosakkan akal, menembus akal. Baik, amalan hipnosis, pukau ni, dulu dah ada ni. Amalan-amalan pupuk sihir dah amal lama. Kalau di kalangan India dia panggil Samohana. Dia panggil Yoga Vidya ni, amalan yoga ni untuk memukau orang. Ada. Dan malah di Mesir kuno juga, mereka boleh ada praktis hipnosis untuk merawat penyakit pesakit. Baik. Apabila amalan hipnosis ni, pukau ni dah lama orang kata dah diamalkan masyarakat, maka datang seorang doktor dari Jerman bernama Frank Mesmer. Frank Mesmer ni dia mengkaji tentang pukau ni. Lalu dia bila kaji pukau ni, lalu dia mensistematikkan pukau itu. Lalu dia namakan sebagai, praktis dia itu sebagai animal magnetism. Magnetik, maksudnya dia percaya bahawa semua ni saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, Frank Mesmer, sebab itulah perkataan Mesmer, mesmerizing, kan, yang bahasa Inggeris gunakan, memukau. Itu dia ambil sepenuhnya nama dia. Dia yang bapa kepada teknik pukau ni. Dan tujuan dia adalah untuk nak merawat, sebab dia doktor. Sebab dia dah praktis macam-macam dengan ubat-ubat ni, salah satunya cuba nak merawat melalui pukau, hipnosis. Dan memang ada berlaku penyembuhan. Dengan bila dia hack minda seseorang tu, dah tak rasa sakit sebagainya, orang tu rasa dia sembuh. Padahal sakit dia tu tak ada. Dia hack minda tu supaya hilang rasa sakit. Dan Frank Mesmer ni, dia develop kaedah dia sehingga berkembang animal magnetism ni, pukau dalam merawat orang ni. Lalu perkara itu tersebar di Eropah, sehinggalah datang seorang tokoh nama James Braid, doktor juga dari Scotland. Dia pakar bedah dari Scotland. Dan dia belajar animal magnetism daripada Frank Mesmer tu. Lalu dia menamakan kembali. Pokok ni dia jenamakan kembali je. Benda sama, tapi dia jenamakan kembali. Lepas tu masuk sikit ni, nak nampak Islamik, bubuh nama Islamik sikit, kan? Lalu daripada animal magnetism bertukar menjadi hipnosis. Dia ambil istilah daripada hipnos ni adalah nama dewa. Dewa Greece, dewa tidur. Sebab hipnosis ni dia sepada sedar, dia merawat orang keadaan sepada sedar, memukau orang sebagainya. Jadi karakter orang tu nampak seperti tidur. Jadi dia menamakan sebagai sepenuhnya dewa tidur, hipnos. Guna nama dewa hipnos, lalu dia kata inilah teknik yang dikembangkan. Dan hipnosis mula diterima masyarakat barat, sehinggalah dibawa oleh John Grinder dengan Richard Bandler. John Grinder dengan Richard Bandler, dia membuat kajian tentang bagaimana boleh merawat orang dengan hipnosis ni. Dengan pukau ni macam mana dia rawat orang? Biasa kita duk fikir pukau ni duk sebab duit orang kan. Yang ni pukau untuk merawat. Lalu dia mengkaji hipnosis, dia menemui teknik-teknik bagaimana untuk nak memukau orang ini, lalu dia mengemukakan salah satu nama baru lagi daripada hipnosis. Lagu dinamakan dengan Neuro Linguistic Programming. Bunyi sains sikit kan? Tak, nampak psikologi tak? Neuro Linguistic Programming. Kalau bahasa lain, pukau. Tu je barangnya. Tapi nak cerita, tapi kita bagi berlaku adil lah. Sebab mereka ada sistematik tahap-tahap mereka itu. Dalam NLP ni, mereka akan cuba enhance 5 perkara tu yang saya sebut tadi. Tapi 3 deria lah. Mereka akan fokus kepada untuk nak enhance deria-deria manusia. Supaya dengan kita dapat grab
attention orang. Dengan gaya kita dia akan belajar macam mana buat tangan macam mana, dan tu gesture tangan begini gitu. Dia akan ajar semua benda. Salah satu untuk nak ambil perhatian orang supaya orang tu terpukau dengan kita. Dan hasil kajian mereka ni, John Grinder dengan Richard Bandler ni, dinamakan Neuro Linguistic Programming. Neuro ni maksudnya saraf. Maksudnya dia kata benda tu dia tak boleh explain. Roh lah. Roh yang boleh menyebabkan kita boleh kawal seseorang ni. Linguistik, secara percakapan, kita boleh dengan sarana kata-kata kita ni boleh untuk memandu seseorang. Programming maksudnya dia nak susun atur bagaimana antara saraf kita dengan ucapan orang tu. Itulah dinamakan sebagai NLP. Okey, jadi panjang isu NLP ni, bagaimana mereka kembangkan lagi, dia boleh buat satu wacana lagi bersama dengan pakar-pakar NLP ni. Sama ada kita nak biarkan perkara ini boleh diamalkan dalam program-program sekolah, masuk program-program perguruan, dalam bidang-bidang perniagaan, dalam ucapan berpengaruh sebagainya, mereka ada. Dan malah rakan-rakan kita pun datang, bila saya tulis buku New Age ni, rakan-rakan kita, orang sunnah itu, dia kata, Ana guna NLP ni, ramai dah Ana boleh berjaya untuk menarik perhatian orang bukan Islam untuk berdakwah. Ana jawab dia balik kata, kita punya prinsip dalam dakwah ni, kita mengorban ke prinsip-prinsip yang boleh semata-mata kita punya matlamat tu untuk menyampaikan Islam, tertarik orang, dengan kita korbankan prinsip kita. Sebagai contoh, saya ada satu peluang untuk nak gadaikan prinsip semata-mata nak tarik orang tu masuk Islam. Contoh saya cerita, ada seorang lelaki, budak Cina, kan, Chinese, dia Buddhis. Dia datang jumpa saya kerana dia kata nak masuk Islam, kerana dia kata duk mimpi jumpa orang pakai jubah putih, duk cerita pasal Nabi Muhammad. Lebih kurang begitu lah, cerita-cerita Islamik lah. So itu adakah petanda dia untuk dia supaya menerima agama Islam ni? Kalau saya nak kelentung dia, saya nak gadaikan prinsip supaya dia tidak intelektual, saya boleh cakap apa? Saya boleh cakap kata, ya betul. Yang datang kepada mimpi kamu tu malaikat ke ataupun siapa-siapa ke untuk kamu menerima Islam. Saya boleh jawab macam tu, simple. Tak banyak kerja. Boleh asyhadu terus itu. Tapi saya tak buat begitu sebab saya bimbang dalam kepala dia. Kalaulah lepas pada ni dia terima masuk Islam, lepas tu dia mimpi balik. Datang Tok Sami Buddha, tok. Masuklah kamu agama Buddha. Takkan berdasarkan hujah itu dia nak masukkan agama Buddha pula. Takkan apakah justifikasi kita balik kata tak, yang tu syaitan, yang ni malaikat. Apa yang kita boleh untuk memahamkan dia keadaan macam tu? Tapi apa yang saya jawab adalah saya bagi contoh tu. Lepas tu saya kata, pertama sekali itu sign dia untuk kamu lebih memahami dengan belajar agama Islam. Apa yang kamu tak faham lagi tentang Islam? Dialog dengan dia, hujah dengan dia, sehingga dia betul-betul faham. Masuk Islam bukan kerana benda-benda pelik ni. Kerana akidah atas apa yang dia bina, fahaman dia sehingga dia menganut agama Islam. Kita nak yang tu. Bukan semata-mata oleh kerana nak tunggang benda-benda pelik, benda-benda ajaib ni, habis. Sama juga dengan NLP ni. Nak pukau orang supaya dia masuk agama Islam. Boleh? Tak, dalam program ni, dia pukau semua non-Muslim, asyhadu, semua ikut sama asyhadu. Hakikat dia beriman ke? Tak. Itu bukan asas kita. Itu yang saya maksudkan. Kita prinsip kepada, tengok kepada, tunjang kepada intelektual sebagainya, apakah yang dibenarkan dalam syarak. Okey? Dan begitu juga dengan NLP ni. NLP ni panjang, jadi kita kena buat wacana khusus. Sebab sejarah dia berangkai, sebab dia practitioner dia ni ramai sangat. Orang yang mengamalkan, mengembangkan fahaman dia. Termasuk Tony Robbins. Tony Robbins ni antara pengamal NLP yang tegar. Dan dia boleh merobat fobia-fobia manusia. Dalam program live, seseorang tu dia takut pada ular. Orang perempuan biasa kan. Dia fobia, tak boleh ada ular. Tapi dia dengan hipnosis dia pegang dua jari, lepas tu dia lepas, boleh pegang ular elok. Dia telah hack memori yang mana seseorang tu takut kepada ular. Itu berlaku. Dan memang ini adalah form of sihir. Kena berhati-hati. Okey, seterusnya. Habis NLP, mungkin saya rasa lepas ni kita akan dapat kecaman berkenaan NLP ni. So kita akan bersedia untuk buat wacana berkenaan NLP. Sebab ada seorang pensyarah rakan saya, Dr. Mahyudin, daripada UMP, Universiti Malaysia Pahang. Dia buat satu paperwork, jurnal dia bertajuk NLP ni, hipnosis dengan pukau.
adakah dibenarkan syarak. Dia punya kesimpulan memang benda itu adalah salah satu form sihir. Dan mungkin kita boleh jemput beliau sekali, kita boleh wacanakan perkara-perkara yang kita bersama lah, walaupun kita ada perkara yang kita berbeza dalam perkara lain kan.